kita dah pukul 12.48. Lama pula cikgu bercerita. Tak apalah, itu cikgu bercerita tu bukannya cerita kosong, ada isi dia. Cikgu nak kamu enjoy duduk asrama. Okey, jadi untuk hari ni, untuk kelas kita pada hari ni, kita dah nak buka kelas kita. Kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, semua habis. Habis dah? Tak ada gurau. Jadi cikgu dah nak mulakan dah kelas kita. Hari ini kita nak belajar apa ni? Siapa tengok Telegram? Hari ni kita nak belajar apa? Sukatan kecenderungan memusat. Okey, sukatan kecenderungan memusat. Okey, sukatan kecenderungan memusat yang kamu belajar hari ni, kamu bukannya setakat berhenti dekat hari ni, kamu akan belajar balik masa form 4, kamu akan jumpa balik dekat form 5. Maksudnya apa? Maksudnya bab ni masuk SPM. Dah, cikgu banyaknya masuk SPM. Ya. Antara subjek ataupun bab yang paling banyak masuk SPM adalah bab tingkatan 2. Bab tingkatan 2 banyak sangat yang masuk SPM. Tapi hari ni cikgu dapat tugasan daripada Cikgu Faris untuk mengajar kamu tentang sukatan kecenderungan memusat. Jadi untuk mengajar kecenderungan memusat ni, cikgu nak kamu fokus first class ni. Boleh tak boleh? Nak dengar suara sikit? Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi cikgu akan terus pergi kepada kita punya sukatan kecenderungan memusat. Cikgu ada bagi apa orang kata worksheet. Cikgu akan pakai worksheet ni lah. Okey. Jadi bab 12. Cikgu akan terangkan. Bab 12 adalah tentang sukatan. Cikgu cakap sukatan je lah. Sukatan. Sukatan ni adalah tentang data. Tentang data. Data ni apa? Data ni adalah maklumat. Maklumat. Jadi dalam sukatan serakan ni, kita akan belajar cara mentafsir maklumat. Yang kita fokus kepada bab 12. Yang buku teks tu terang, panjang-panjang. Apa benda? Cikgu simpulkan kat sini adalah yang kita nak belajar adalah cara mentafsir maklumat. Mentafsir maklumat. Tafsir tu apa? Tafsir tu maksud cikgu adalah faham. Maksudnya daripada data tu, daripada maklumat tu, kita nak faham dia. Macam mana kita nak faham dia? Dengan adanya sukatan ni kita boleh faham. Okey. Jadi dalam sukatan serakan, cikgu terus. Hari ni kita pergi kepada yang basic, esok kita jawab soalan-soalan. Okey, kita akan terus. Cikgu akan pergi laju sikit sebab kita dah pukul 12.50. Okey, jadi apa yang ada dalam bab ni? Cikgu akan tunjuk apa yang ada. Isi penting dalam bab ni, cara nak tafsir maklumat adalah ada 3 cara. Cara tafsir maklumat. Siapa yang sempat salin tahu nota? Cara tafsir maklumat yang pertama adalah tentang kita kena kenal tentang mode. Mode tu apa? Nanti cikgu terang. Ini yang pertama. Yang kedua, kita pergi kepada median. Cara nak tafsir maklumat yang kedua adalah kita nak faham median tu apa. Okey. Jadi, alamak ada kawan kamu. 5 orang tak? Okey. Jadi, dan yang terakhir. Alamak ada lagi. Sekejap semua. Okey, jadi yang terakhir mode, median dan akhir sekali min. Okey, habis sampai situ. Cikgu akan pergi yang pertama kepada mode. Okey, ini isi cikgu terus simpulkan. Okey, yang pertama kita pergi kepada mode. Mode ni apa? Mode ni adalah kekerapan terbanyak. Kekerapan terbanyak. Ini adalah mode. Maksudnya kekerapan terbanyak tu apa? Maksudnya kat sini kita cari data yang paling banyak berulang. Data yang paling banyak berulang. Maksudnya bila dia paling banyak berulang, dekat situ kita panggil dia sebagai mode. Mode. Itu adalah mode kita.
Jadi masing-masing boleh tengok macam mana cikgu cari mod dia. Senang sahaja. Cikgu akan pergi kepada kita punya buku teks. Cikgu akan pergi kepada kita punya buku teks. Kita nak tengok macam mana mod dia. Okey. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita akan pergi menjawab kepada 4 soalan mod. Cikgu nak bagi kamu faham. Okey. Yang pertama, penerangan. Penerangan dia dekat atas. Penerangan dia mudah je. Sekarang cikgu proceed kepada sesi contoh. Okey, sesi contoh. Okey, A. Kita pergi kepada, kita nak kira mod yang paling banyak ni ada apa. Okey. Jangan ada kawan-kamu duit nak masuk. Okey, jadi A. 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5. Okey, 4 ada berapa? Kita kira. 4 ada berapa? Ada 1, 2, 3. 4 ada 3. 5 ada berapa? 1, 2. Untuk data nombor 5 ada 2. 3 ada berapa? Oh, 3. Untuk data 3 ada 1. 2 ada berapa? 2 ada 1. Jadi mana satu jawapan dia? Jawapan dia adalah 4. Okey, apa kesilapan yang selalu student buat? Kesilapan selalu student buat adalah dia ambil 3. Dia ambil nilai kekerapan dia. Jangan ambil nilai kekerapan. Kamu kena ambil dia punya data. Data dekat sini adalah 4. Jadi jawapan dia adalah 4. Dia tak tanya pun kekerapan yang paling banyak. Maksudnya dia tak tanya pun berapa banyak kali 4 tu berulang. Dia nak mod dia. Jadi mod ni adalah data yang paling banyak berulang. Data yang paling banyak berulang. Bukan dia punya kekerapan, jadi dia punya data. Habis dekat situ. Itu adalah penjelasan dekat soalan A. Okey. Jadi kita akan pergi pula kepada soalan B. Cikgu pergi kepada soalan B. Kita pergi kepada menjawab soalan B. Soalan B, M, N, L, M, L, P, L, L, P. M ada berapa? Tengok kat depan. M, 1, 2. M ada 2. N ada berapa? Oh, N ada 1. Jadi, L, 1, 2, 3, 4. Jadi, dekat sini L ada 4. Kemudian, akhir sekali, P ada 2. Jadi, dekat sini, mod dia apa? Cikgu nak dengar sikit suara. Apa mod dia? L. Bagus. Senang. L. Senang. Sebab apa? Sebab kita nampak mod dekat sini paling banyak dekat situ adalah L. Jadi jangan ambil 4. Ambil L. 4 tu dia punya kekerapan. L tu dia punya data. Setiap jawapan bercakap tentang data bukan kekerapan. Habis. Cikgu harap jelas. Okey, kita pergi pula kepada C. C. Kopi. 1, 2, 3. Kopi ada 3. Kopi ada 3. Kemudian teh. 1, 2, 3. Oh, teh. Teh ada 3. Dan akhir sekali susu. Susu ada 2. Jadi susu ada 2. Sekarang cikgu nak soal kamu, mod dekat C ni apa agak-agak? Kopi dan teh. Okey. Jadi, kalau untuk soalan C, jangan sesekali tulis kopi sahaja. Sebab apa? Sebab bila kita tulis kopi sahaja, ada kekerapan yang sama, iaitu teh. Jadi, kamu kena tulis dua-dua. Teh, kopi dan teh. Kalau cikgu tiba-tiba tambah, cikgu tiba-tiba tambah kopi, teh, susu, cikgu tambah Milo. Milo, bila cikgu buat kekerapan dia 3, Milo pun termasuk dalam kita punya jawapan. Ingat, yang ni cikgu nak ajar apa ni soalan sini? Cikgu nak ajar kamu nilai mod dia boleh lebih daripada 1. Cikgu ulang lagi sekali. Mod boleh ada lebih daripada 1 jawapan. Dekat sini, dekat soalan A, dekat soalan B, cikgu ajar kamu mod ni macam nak cari mod. Mod ni apa? Dan dekat soalan C, fokus cikgu adalah cikgu nak kamu faham mod boleh ada lebih daripada 1 jawapan. Habis dekat situ. Okey, kita pergi pula kepada soalan D. Ni soalan D Okey, 2. 2 ada berapa? Oh, ada 1. 4. 4 ada berapa? Oh, 4 ada 1. 6. 6 ada berapa? Oh, 6 ada 1. 8. 8 ada 1. 10. 10 ada 1. Jadi, dekat sini kita pergi kepada satu. Cikgu nak tanya kamu semua, mod untuk soalan D apa agak-agak? No. Okey, ada cakap 10. Ada cakap 6. Okey. Jadi dekat sini, cikgu nak dengar lagi. Apa? No mod. No mod. Pandai. Jadi dekat sini D tiada mod. Tiada mod. Maksudnya,
Bila kita tengok nilai kekerapan dia, data pertama 1, data kedua 1, data ketiga 1, data keempat 1, data kelima 1. Semua 1. Bila semua 1, kita tak boleh nak cari mana yang paling banyak. Bila semua data 1, kita tak ada nilai yang paling tinggi ni kekerapan dia, yang paling rendah kekerapan dia. Tak ada. Sebab apa? Sebab semua data tu sama. Jadi bila semua data tu sama, dia punya mod, maksudnya jawapan dia tiada mod. Jadi dekat soalan D, cikgu nak cakap apa? Cikgu nak cakap, bila dia tanya mod, tak semestinya ada mod dalam soalan tu. Dia ada jenis-jenis jawapan mod. Cikgu tunjuk dekat soal contoh A, B, C, D. A dengan B fokusnya adalah mencari nilai mod. C fokusnya adalah mendapatkan mod yang lebih daripada 1. D mendapatkan soalan ataupun jawapan yang tiada mod. Bila kekerapan, bila tiada mod, bila semua data mempunyai kekerapan yang sama. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Okey. Bagus. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada kita punya soalan. Kita pergi kepada kita punya soalan. Jadi masing-masing dengan laju-lajunya. Kamu kena buat laju-lajunya. Selesaikan A, B, C, D, E, F. Cari nilai mod je. Cari nilai mod. Boleh tengok kat depan. Siapa yang tak print boleh tengok kat depan. Siapa yang tak sempat jangan risau. A, B, C, D, E, F. Boleh tengok kat depan. Okey, cikgu bagi masa 3 minit. Cikgu bagi masa 3 minit. Cuba buat. Ada soalan? Siapa ada soalan nak tanya? Boleh terus tanya dekat cikgu Okey, 2 minit lagi. Dah siap hantar gambar dekat cikgu? Dah siap hantar gambar dekat cikgu Okey, bagus. Cikgu dah dapat dah. Tak apa, cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa. Oh, hari tu saya guna HP ibu saya. Okey, tak apa. Dayah Rifai. Bagus. Tak dapat ke? Okey. 2 minit lagi. Okey, bagus. Oh, ya ke? Dari buku latihan sekolah pula. Aku salah. Okey, bagus. Pandai. Ada yang chat ke cikgu? Cikgu kadang-kadang tak baca sangat chat ni. Kalau ada chat boleh cakap kat cikgu Sampai soalan mana cikgu? Oh, sampai soalan F. A, B, C, D, E, F. Okey, 1 minit lagi. Iya. Waalaikumsalam. Salam cikgu Dan. Okey, Nur Danisha. Pandai. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, pandai. Alisha Damia, bagus. Nek Nur Batrisha, bagus. Okey. Sempat siap tak tu? Okey.
Jadi, yang tengah buat boleh teruskan buat, tapi untuk explanation cikgu dah mula terangkan. Cikgu dah mula terangkan dah. Ada yang chat ke? Cikgu ada tu saya ambil nombor cikgu tapi bila saya send tu orang lain, ada tersilap lah tu. Okey, ni nombor cikgu 011 3195 1821. Tu nombor cikgu. Cikgu ada send dekat Telegram. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada penyelesaian untuk nilai mod A, B, C, D, E, F. Okey, kita fokus kepada A, B, C, D dulu. Okey, yang dah siap boleh terus hantar. Yang dah siap boleh terus hantar. Cikgu akan buat soalan dekat depan. Cari nilai mod. Kita punya fokus adalah mencari nilai mod. Okey, macam mana nak cari nilai mod? Okey, soalan A. 4 ada berapa? 4 ada 1. 8, 1, 2. 8 ada 2. 5, 5 ada 1. 7, 7 ada 1. 3, 3 ada 1. 1, 1 ada 1. Akhir sekali 6 ada 1. Jadi dekat sini kita nampak 8 ni kekerapan yang paling tinggi. Kekerapan ni ada orang tak faham. Kekerapan ni adalah pengulangan data yang paling banyak. Siapa yang ambil English kita panggil frequency. Jadi dekat sini 8 adalah dia punya mod. Untuk soalan A, mod dia 8. Okey, good job kepada yang betul. Bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. Kita tengok data 10 ada berapa? 1, 2, 3. Oh, 10 ada 3. Habis kat situ. 18, 1, 2. Untuk 18 ada 2 data. 21, 21 ada 1 data. 12, 12 ada 1 data. Akhir sekali 9, 9 ada 1 data. Jadi dekat sini kita nampak mod kita untuk kekerapan yang paling tinggi adalah 10. Jangan sesekali ambil mod tu 3. Jangan sesekali ambil kekerapan dia 3. Ambil data dia iaitu 10. Jadi jawapan B adalah 10. Okey, untuk C. 36 ada berapa? Ada 1. 42, 42 ada 2. 53 ada 1. 40 ada 1. Jadi dekat sini kita nak nampakkan dia punya mod dekat sini. Mod kita adalah 42. Jadi siapa yang tulis 42 dia kena ingat. Dekat sini bila ada unit, kamu kena tulis unit dia sekali. 42 kilogram. Sebab apa? Sebab data kita tentang berat. Jadi bila kita tulis 42, 42 apa? Jadi cikgu galakkan bila kita nak cari, kita nak pakai dia punya data, kita tulis dia punya unit. Kilogram. Habis dekat situ, kita pergi pula kepada soalan D. Oren. Oren 1, 2, 3. Oh, oren ada 3. Jadi dekat sini cikgu tulis oren ada 3. Kemudian cikgu pergi kepada apple. 1, 2, 3. Apple pun ada 3. Dan akhir sekali mangga. Mangga ada 1. Jadi jawapan mod dekat sini ada 2. Apa dia? Yang pertama adalah oren. Yang kedua adalah apple. Jawapan untuk D, oren dan apple. Okey semua, sampai A, B, C, D. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Boleh. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan E. Cikgu zoom in lagi soalan E. Siapa yang ada buku ni bagus. Selalu cikgu pakai. Cikgu ada lagi buku lain. Tapi cikgu pakai buku ni nampak jelas. Okey, 3. 3 ada 1. 6. 6 ada 1. 9. 9 ada 1. 12 ada 1. 15 ada 1. Akhir sekali 18 ada 1. Bila semua kekerapan dia sama, apa nilai mod dia semua? Nak dengar suara sikit? Tiada mod. Pandai. Dia dalam keadaan tiada mod. Ni jawapan untuk E. Okey, F. Kita pergi kepada F. F ni kita tak payah nak kira. Sebab apa? Sebab F ni dia dah tunjuk dah dia punya kekerapan. Jadi dekat F, ada soalan bentuk macam F ni, kamu just tengok nombor mana paling besar dekat bahagian kekerapan. Oh, nombor 15 lagi besar. Data jangan ambil 15 tu tau. Jangan ambil 15. Kamu tulis mod sama dengan 2. Jadi dekat sini, habis selesai untuk mod. Okey semua. Jelas ke untuk mod? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus.
Jadi, sekarang dekat sini cikgu selesai ajar kamu pasal mod. Mod mesti kekerapan yang paling tinggi. Kalau nilai mod, jawapan cikgu lebih daripada 1 boleh ke? Boleh ke cikgu dapat jawapan lebih daripada 1 untuk nilai mod? Boleh. Ya, Boleh. pandai. Okey, boleh ke kalau cikgu dapat tiada jawapan untuk mod? Boleh. Ya, pandai. Itu nilai mod. Habis. Sekarang, cikgu akan proceed kepada median. Cikgu akan proceed kepada mencari nilai median. Median ni dalam bahasa lain dia adalah titik tengah. Bahasa lain dia, bahasa yang mudah faham dia adalah titik tengah. Kalau kamu tak faham titik, tak apa, cikgu ubah. Nombor tengah. Nombor ataupun data tengah. Data di tengah. Di tengah-tengah. Okey. Itu median. Kalau dah ambil English, midpoint lah. Midpoint. Senang cerita. Midpoint. Okey. Jadi macam mana nak cari median? Median ni, dia ada dua. Yang pertama yang cikgu nak terang dekat kamu adalah median tanpa kekerapan. Tanpa kekerapan. Tanpa kekerapan ni macam mana? Okey, cikgu tunjuk dekat bahagian kita punya modul. Tanpa kekerapan untuk median adalah seperti di bawah. Ni soalan-soalan yang tanpa kekerapan. Dia tunjuk nombor je. Dia tunjuk nombor je. Habis dekat situ. Okey. Dan dekat median dia ada juga beserta kekerapan. Beserta kekerapan. Maksudnya ada kekerapan untuk setiap nombor. Macam mana? Okey, dekat sini. Ini cikgu tunjuk bila ada kekerapan. Ada 2, ada 7, ada 10, ada 12, ada 6. Ada bahagian kekerapan. Macam mana? Kita akan pergi dahulu satu-satu. Jadi dekat sini, cikgu akan pergi dahulu kepada nilai median. Cikgu akan pergi dahulu kepada nilai median. Cikgu akan terangkan tanpa kekerapan. Jadi cikgu proceed kepada median tanpa kekerapan. Tanpa kekerapan. Okey, jadi untuk nilai median dia tak macam mod. Dia ada step dia. Jadi step ni kamu kena ikut. Yang pertama sekali, langkah yang pertama adalah kamu kena susun. Susun macam mana? Susun daripada kecil ke besar. Langkah yang kedua, kita bagi dia dalam keadaan seimbang. Seimbang ni macam mana? Kiri dan kanan sama banyak. Kiri dan kanan sama banyak. Ini seimbang. Akhir sekali barulah kita dapatkan nilai median. Cakap apa tu? Ya, cikgu tengah admit. Okey, jelas. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan proceed kepada contoh. Cikgu akan proceed kepada contoh. Step dia kena ingat. Yang pertama susun. Nak susun macam mana? Daripada kecil ke besar. Itu yang pertama. Yang kedua kita nak bagi seimbang. Kiri dan kanan sama banyak. Macam mana tu? Okey. Cikgu akan tunjukkan contoh median. Okey, yang pertama-tama sekali. Ini adalah cikgu nak kamu faham. Ni median tanpa kekerapan. Okey, kita akan proceed kepada soalan A. Step pertama kita susun. Susun daripada kecil ke besar. Kecil hingga ke besar. Jadi dekat sini paling kecil kita ada 1. Ambil 1. Lepas tu naik sikit daripada 1. Ada 2. Kemudian naik lagi. Ada 2. Bila ada 2, ada data yang sama, kita kena susun. Dan kita pergi kepada 3. Lepas tu ada 4. 4 ni ada lagi 1 4. Ada 4 lagi 1. Jadi kita susun. Pastikan semua data ada. Jangan sebabkan ada 2 tu ada 2, kamu tulis 1 je 2. Jangan macam tu. Okey, kita pergi kepada 6. Lepas tu 7. Dan akhir sekali 9. Jadi dekat sini cikgu dah dapatkan step yang pertama. Step yang kedua, kita bagi dia seimbang. Kita bagi nombor ataupun data kita ni dalam keadaan seimbang. Macam mana? Okey, tengok dekat depan. Seimbang bermaksud kiri dan kanan. Ada kawan nak masuk.
Amin. Okey, maksud seimbang maksudnya kiri dan kanan tu balance. Maksudnya kiri kita potong satu, kanan kita potong satu. Kiri satu, kanan satu. Kiri satu, kanan satu. Kiri satu, kanan satu. Jadi kalau kamu nampak nombor yang dipotong dekat belah kiri ada 4. Nombor yang dipotong dekat belah kanan ada 4. Jadi median kita dekat sini sama dengan 4. Ini adalah apabila kita dapatkan satu nombor. Jelas ke semua? Boleh faham untuk contoh A? Boleh. Okey, baik. Boleh. Okey. Okey, bagus. Jadi kita pergi kepada contoh B. Contoh B, tak kisahlah. Step pertama kamu kena susun. 28, 27, 21, kamu cari nombor yang paling rendah. Ada 21 dekat sini, susun. 21, naik sikit. Oh, ada 21 lagi. Tulis 21. Kemudian dekat sini, lepas 21 ada apa? Dekat sini kita ada 23. Ambil 23. Lepas tu ada 24. Ambil 24. Ada 2, 24. Kemudian dekat sini kita ada 25. Kemudian dekat sini kita ada 27. Dan akhir sekali dekat sini kita ada 28. Habis dekat sini. Okey, jadinya bila kita dah susun, ingat step cikgu. Ini adalah step yang pertama cikgu susun. Cikgu susun. Ni cikgu tunjuk tau. Satu-satu cikgu tunjuk. Cikgu susun. Kemudian cikgu pergi kepada step yang seterusnya, cikgu nak bagi dia seimbang. Bila cikgu nak bagi dia seimbang, cikgu copy balik untuk bagi kamu tengok dengan jelas. Okey, seimbang maksudnya kiri dengan kanan sama banyak. Kiri satu, kanan satu. Kiri satu, kanan satu. Kiri satu, kanan satu. Okey, dia dah jadi macam ni. Kalau cikgu potong kiri satu, maksudnya dekat belah kiri dah ada 4. Dekat belah kanan ada 3. Jadi cikgu tak boleh potong kiri. Jadi cikgu tak potong kiri tu. Kemudian, kalau cikgu potong belah kanan, dekat belah kanan pula ada 4. Dekat sini ada 3. Jadi, bila dekat 4, 3, kita tak panggil dia seimbang. Dia seimbang bila nombor dia sama dua-dua. Jadi, kita nak buat macam mana? Okey, tengok kat depan. Jadi, dekat sini, kita ada 2 nombor. Bila ada 2 nombor, ambil nombor pertama, tambah nombor kedua, bahagi 2. Nombor pertama, tambah nombor kedua, bahagi 2. Jadi, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 24. Jadi, median dekat sini sama dengan 24. Ini untuk soalan A, median A, dan ini untuk median B. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu dah bagi dekat depan ni, kita cuba buat 3 soalan daripada kita punya modul. Okey, kita akan pergi kepada soalan A, B, C. Daripada contoh yang cikgu dah tunjuk, cuba selesaikan soalan A, B, C. Cikgu tunggu. Lepas tu dah siap hantar kat WhatsApp. Wow, lajunya bagus. Cikgu semak je Okay, bagus Zira. Bagus Zahin. Bagus Putri Datul. Bagus. Okey, cuba buat Cikgu bagi 3 minit. Oh, senanglah Putri macam ni. Okey, kejap Okey, Assalam. Okey, bagus. Okey, kemas. Terbaik. Dia Syafarina. Bagus. Ahmad Ikhwan. Assalam. Bagus.
Okey, pandai. Sama-sama. Okey, cuba buat Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Lagi 2 minit. Tepat pukul 1.20. Cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia Buat ABC Mana chat? Ada orang chat tadi. Ni apa Okey, 1 minit lagi. Cikgu laju ke kena masa lagi? Cikgu banyak lagi nak ajar ni. Cukup ke masa tu? Cukup je. Cukup dah kan? Okey, sebab cikgu ada lagi nak diajar ni. Okey, bagus Nurdanisha. Bagus Alia Kaisara. Bagus Zahin. Cikgu baca semua banyak sangat yang hantar. Okey, 1 minit lagi. Makan sekejap tau. Okey, bagus Kalish. Okey, bagus. Betul ke macam ni cikgu? Okey, nanti cikgu buat, jangan risau. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Yang masih tengah buat je tau. Yang dah siap, boleh cek jawapan dengan cikgu buat. Yang cikgu selesaikan. Yang kamu kena faham, bila kita dalam kelas, kenapa cikgu bagi masa? Walaupun kamu dah siap, kamu kena tunggu kawan-kawan. Sebab ada kawan-kawan ramai yang baru belajar bab ni. Ramai yang tak faham lagi bab ni. Jadi cikgu kena pukul rata semua. Baguslah, tapi ramai yang dapat jawab. Okey. Jadi masing-masing kita akan pergi kepada soalan A. Ingat step pertama, kita mesti susun. Susun macam mana daripada kecil ke besar. Untuk soalan A, kecil dekat sini kita ada 8. 8, naik tinggi sikit ada 11. Naik tinggi sikit ada 13. Naik lagi 15. Lepas tu 19. Dan akhir sekali 20. Lepas kita susun, apa step yang kedua? Seimbang. Kita mesti bagi dia dalam keadaan seimbang. Jadi, ambil nombor yang kita dah dapat tadi. Ambil nombor yang kita dah dapat tadi, potong. Kiri satu, kanan satu. Kiri satu, kanan satu. Oh, ada 2. Bila ada 2, bila ada 2 dekat sini, apa yang kita kena ingat? Kita kena ingat, bila ada 2, kita kena pakai formula titik tengah. Nombor yang pertama 13 tambah nombor yang kedua 15 bahagi 2. Jadi dekat sini 13 tambah 15 bahagi 2 kita dapat 14. Jadi apa yang kita dapat kat sini? Median adalah sama dengan 14. Bagus, ramai yang betul. Yang cikgu suka. Okey, soalan A, jawapan dia 14. Habis kat situ. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan B. Susun. Cikgu tunjuk lagi ni. Susun.
Daripada kecil ke besar. Kat sini ada 26. Kita tulis 26. Naik sikit. Kita ada 31. Naik lagi 35. Naik lagi 39. Naik lagi 42. Naik lagi 47. Naik lagi 52. Step yang sama, lepas tu kita pergi kepada seimbang. Kita nak bagi dia seimbang, pasti kamu susun dia dalam keadaan kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Kita potong. Kiri satu, kanan satu. Kiri satu, kanan satu. Kiri satu, kanan satu. Jadi yang tengah ni, bila ada satu nombor saja, kamu boleh terus ambil median sama dengan 39. Jadi jawapan B, median sama dengan 39. Habis. Okey, kita pergi pula kepada C. C dekat sini cikgu susun dulu. Cikgu susun dulu. Ingat. Susun. Siapa tak susun salah. Walaupun dia dah buat step seimbang tu, tapi kalau dia tak susun dikira salah. Jadi cikgu akan pergi kepada soalan C. Susun daripada kecil ke besar. Macam mana? 29. Susun 29. Naik atas lagi. 29 kita ada 32. Lepas tu kita ada 38. Lepas tu kita ada 45. Lepas tu 49. Naik lagi kita ada 57. Naik lagi 69. Dan 72. Ni 72 tak nampak sangat. Tu 72 cikgu. Okey. Jadi dah habis step susun, pergi kepada seimbang. Seimbang. Seimbang dekat sini maksudnya kamu kena potong kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Okey, kiri satu, kanan satu, kiri satu, kanan satu, kiri satu, kanan satu. Bila ada dua nombor, maksudnya dekat sini kita kena ambil nombor pertama 45 tambah nombor kedua 49 bahagi 2. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator, kita akan dapat 47. Jadi median dekat C adalah sama dengan 47. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Jadi masing-masing kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Habis yang cikgu ajar tentang median tanpa kekerapan. Selesai. Selesai. Kemudian dekat sini kita naik tangga susah sikit. Tak susah, mencabar sikit. Median beserta kekerapan. Median beserta kekerapan. Okey, median beserta kekerapan dekat sini dia ada cara dia. Kalau untuk tanpa kekerapan ada step dia kan ni. Median tanpa kekerapan pun ada step dia. Step yang pertama adalah kira jumlah data. Nanti cikgu ajar. Kira jumlah data. Yang kedua, formula. Yang ketiga, kedudukan. Yang ketiga, cari kedudukan. Apa ni cikgu? Tak nampak lah. Okey, sabar. Cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk. Okey, yang pertama sekali, kira jumlah data. Sebelum cikgu terangkan, cikgu nak fahamkan kamu kepada formula. Kita pergi kepada formula. Okey, formula dia dekat sini kamu boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan formula untuk mencari median. Kalau dia dalam keadaan, kalau jumlah data kamu, jumlah data ni kita cakap N. Kalau N kamu dalam keadaan genap, dia lain. Kalau N kamu dalam keadaan ganjil, dia lain. Macam mana? Okey, boleh tengok kat depan. Kalau dia dalam keadaan genap, median kita jatuh kepada ini dekat belah bawah ni. Kalau median kita, kalau kita punya data dalam keadaan nombor ganjil, kita pakai formula ni. Cikgu tak faham. Tak faham tak apa. Sabar. Cikgu tak tunjuk lagi contoh. Ini baru sesi penjelasan. Sesi contoh cikgu tak pergi lagi. Okey. Jadi dekat sini cikgu nak kamu fokus. Senang je. Senang je. Jangan risau. Okey. Jadi kita akan pergi buat satu soalan. Okey. Ini adalah kita punya data. Ini adalah kita punya data. Yang pertama sekali kita punya susunan. Cikgu, tadi data kita susun daripada kecil ke besar. Ini susun tak? Ini susun dah. Kalau kamu nampak 10, 20, 30, 40. Maksudnya dia dah tolong susun. Daripada kecil ke besar.
Habis dah dekat situ. Okey. Yang pertama. Step yang pertama. Step yang pertama apa? Nak dengar suara sikit step pertama apa? Kira jumlah data. Okey, Kira bagus. jumlah Kira jumlah data. Kita kira jumlah data. Macam mana nak kira jumlah data? Jumlah data maksudnya adalah jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan. Jumlah berapa banyak data tu berulang. Jadi dekat sini bila kita nak kira jumlah data, ambil maklumat pada dia punya kekerapan. 1 tambah 6 tambah 3 tambah 1. Jadi jumlah data kita kat sini kita dapat berapa? Tolong cikgu kira dapat berapa? Kalkulator. 11. Okey, kita dapat 11. Jadi bila kita dapat 11, 11 tu nombor ganjil ke genap? ganjil. Okey, itulah cara kita nak tengok. Ada yang tak tahu macam mana nombor ganjil dengan nombor genap? Nombor genap ni sifir 2. Nombor ganjil tu bukan sifir 2. Jadi untuk nombor ganjil, alamak, cikgu dengar suara cikgu. Sekejap. Cikgu mute jap. Okey, dah dapat nombor ganjil, kita tengok step dia. Oh, kita dah tahu dah dia nombor ganjil. Data pada kedudukan ke n tambah 1 per 2. Ni nombor ganjil, kenapa ada 1? Ada yang tanya cikgu, kenapa ada 1? Cikgu akan jawab tu dulu. Kenapa nombor ganjil ada 1 formula? Kenapa nombor genap ada 2 formula? Okey, cikgu akan jawab ni dulu, baru cikgu pergi kepada soalan tadi. Kenapa? Ni soalan cikgu. Kenapa dekat bila kita ganjil, formula dia ada 1? Kenapa dekat genap, formula dia ada 2? Okey, kita berbalik kepada kita punya soalan tadi. Yang ni kamu kira. Okey, ini adalah soalan A, B, C yang kamu buat tadi. Okey, kita tengok kepada soalan A. Kita nak tahu ada berapa data dekat A. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam. 6 dekat sini nombor genap. Maksudnya dekat sini bila dia nombor genap, dia ada 2 nilai. Jadi bila kita dah dapat 2 nilai, kita kena tambah dan bahagi 2. Itu sebab dekat sini bahagian nombor genap dia ada 2 formula. Ini untuk mendapatkan nombor pertama. Ini nak dapatkan nombor kedua. Okey, tak percaya? Tengok lagi sekali. Tengok Okey, kalau cikgu pergi kepada soalan B, kita kira data dia. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ketujuh. 7 nombor ganjil ke nombor genap? Nombor ganjil. Ganjil. Jadi bila ganjil, kalau kita tengok dekat kita punya jawapan ni, kita terus dapat data dia 39. Maksudnya ada 1 je nilai. Bila ada 1 je nilai dekat sini, sebab itulah bahagian ganjil ada 1 je formula. Okey, kita pergi kepada soalan C kita. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ketujuh, data ke-8. 8 nombor ganjil ke genap? Genap. Jadi bila genap, kita akan jumpa 2 nombor. Sebab itulah dekat sini kita punya formula yang kita buka tadi, dia ada 2 nombor. Ni untuk nombor pertama, ni untuk nombor kedua. Inilah disebabkan kita ada 2 jenis formula. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan terangkan cara nak selesaikan dia. Jadi dia nombor ganjil tahu sekarang. Bila dia dalam keadaan nombor ganjil, kejap cikgu pergi kepada formula. Okey, formula dia, data dia adalah pada kedudukan. Okey, tengok. Kedudukan n tambah 1 bahagi 2. Ini formula. Ini step yang kedua. Step yang kedua. Okey, jadi formula adalah n tambah 1 bahagi 2. N tu apa? Ini adalah nilai n.
Jadi ambil 11 masukkan dalam formula ni. N tambah 1 bahagi 2. Gantikan N jadi 11. Kan kita jumpa dia 11 tadi. Jadi kita akan dapat 11 tambah 1 bahagi 2. 11 tambah 1 dapat 12. 12 bahagi 2 kita dapat 6. Maksudnya dekat sini 6 ni bukan median. 6 ni adalah median pada data ke-6. Itu maksud 6 yang kita dapat tadi. Ramai sangat student salah. Dia pergi ambil 6 tu data dia. 6 tu bukan median. 6 tu adalah kedudukan. Sampai situ jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu nak ajar kamu cara mencari kedudukan. Tengok betul-betul ramai yang confused tentang cara mencari kedudukan. Cikgu akan ajar kamu cara nak cari kedudukan. Cara cari kedudukan dekat sini, cikgu akan ambil dia punya data saja 10 sampai 40 ni, cikgu buat dekat sebelah. Yang ini cikgu ajar kamu cara mencari kedudukan. Okey. Kedudukan yang pertama adalah data ke-10. Maksudnya dia duduk tempat nombor 1. Okey, ni tempat nombor 1. Tempat yang kedua. Okey, kan data yang 20. Data ke-20 pada kedudukan ke berapa? Tadi kita berhenti dekat 1. Sekarang kita terus kepada data ke-2. Maksudnya data kedua untuk soalan ni adalah 20. 2 sampai berapa? Cara dia ambil 2 tambah 6. 2 tambah 6. Lepas tu tolak 1. 2 tambah 6 dapat 8. Tolak 1 dapat 7. Apa nak buat dengan 7 ni? Maksudnya data ke-20 adalah pada kedudukan 2 hingga 7. Tu cara dia. Okey. Cikgu akan terangkan lagi sekali kok ada yang tak faham. Okey, dekat sini untuk data ke-30 pula. Kita nak cari kedudukan data ke-30 pula. Data ke-30 dia jatuh pada kedudukan ke berapa? Tadi kita berhenti dekat data ke-7, tempat ke-7. Jadi kita teruskan pengiraan kita dengan tempat ke-8. 8 hingga berapa? 8 hingga 8 tambah 3. 8 tambah 3 tolak 1. Mesti tolak 1. Itu formula cikgu. 8 tambah 3 tolak 1. Kita dapat 10. 10 ni nak buat apa? 10 ni adalah maksudnya kedudukan untuk data 30 adalah 8 hingga 10. Kedudukan data 8 hingga 10. Tolak 1? Kenapa kita tolak 1? Kalau kita tak tolak 1, contohlah kita terus ambil 2 tambah 6. Okey. Sekejap cikgu ajar. 8 hingga 10. Nanti cikgu ajar. 8 hingga 10, kita berhenti dekat 10. Jadi dekat sini ni dah jadi 1 ni jadi data ke berapa? Cikgu nak dengar suara sikit. 11. 11. Jadi kita cek balik jumlah data. Jumlah data yang kita kira tadi kan 11. Itu cara kita nak cek kedudukan data kita betul ke tak. Jadi kita kena tolak 1. Cikgu, kenapa kena tolak 1? Okey, cikgu jawab. Kenapa kena tolak 1? Sebab kita bermula dengan 1. Kita tak mula dengan kosong. Kalau kita mula dengan kosong, tak payah tolak 1. Maksudnya tak ada kedudukan kosong. Itu menjawab kepada persoalan kenapa kena tolak 1. Contoh cikgu teruskan. Kepada yang tanya tadi, kenapa kalau kita tak tolak 1. Okey, data ke-10, 1. Lepas tu, data ke-20, 1. Lepas kedudukan pertama, dia jatuh kepada kedudukan kedua. Hingga berapa? Kita terus buat 2 tambah 6. 2 tambah 6 dapat 8. Okey, 8 dah. Data ke-30, 8 ni. 8 ni diteruskan dengan nombor 9. 9 tambah 3. 9 tambah 3 dapat berapa? 12. Dia ke 11. 12. 12. Okey, 12 tambah 12. Lepas tu 1. 1. Okey, 12. 9, 10, 11. 11 Sorry. 9 tambah 3. Ya Allah, susahnya soalan tu. Cikgu pakai kalkulator lah. 9 tambah 3. 12. Okey, 12. Aduh. Okey, 12. Okey, sekarang data yang pertama jatuh kepada 13. Nampak tak? Bila kita tak tolak 1. Patutnya jumlah data kita ada 11 je.
Tapi bila kita tak tolak dengan 1, tiba-tiba ada 13 data. Mana datang lagi data ke-12 dengan data ke-13? Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Kalau contohnya macam kedudukan yang pertama tu start dengan angka lain, kena tolak angka 1 ke angka lain tu? Kena tolak dengan angka lain. Contohnya macam 10 tu kekerapan dia 2. Kekerapan dia 2. Kalau kekerapan dia 2, maksudnya 10 ni dia akan jadi data pertama hingga data kedua. Faham? Jawab. Faham. Bagus. Okey, good job. Okey, jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan nak dapat nilai median dia. Jadi, nilai median dia adalah pada data ke-6. Mana data ke-6? Data ke-6 berada pada data 2 hingga data ke-7. Jadi dekat sini, jangan ambil dia punya kekerapan. Median adalah 20. Jadi dekat sini kita dapat median sama dengan 20. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Cikgu. Okey, baik. Ada yang tanya cikgu, boleh ke kalau kita nak tulis kekerapan tu, tulis macam biasa macam kita buat awal-awal tadi? Boleh. Cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk. Contohlah, cikgu pergi kepada data yang sama. Okey, tengok kat depan. Cikgu tunjuk. Okey, 10. 10 ni ada berapa? Ada 1. Cikgu tulis 1 je 10. 20. 20 ni ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30. 30 ni ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. 40. 40 ni ada berapa? Ada 1. 40. Okey, seimbangkan. Kiri 1, kanan 1. 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 Jadi dekat sini kita dapat median kita sama dengan 20. Cikgu, ada yang tanya cikgu. Sebelum ni, cikgu, kenapa tak pakai cara ni je? Boleh. Tapi kalau kekerapan dia tinggi, contoh macam dekat data ni. Data yang ni. Kekerapan dia ada 2, ada 7, ada 10, ada 12, ada 6. Kamu nak susun macam ni ke nanti dalam periksa? Tak. Kalau kamu nampak kekerapan tu sikit, kamu boleh susun macam ni. Tapi kalau tiba-tiba soalan tu cakap data 10 ada 100, data 20 ada 600, data 30 ada 300, data 40 ada 100. Takkan kamu nak susun 10 ni 100? Kamu tak habislah masa kamu masih exam nanti. Sebab itulah dia ada median beserta kekerapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk ni, masing-masing boleh cuba selesaikan soalan A. Boleh cuba selesaikan soalan A. Cikgu nak tengok dapat berapa median kamu. Okey, cuba buat. Jangan risau. Salah ke betul ke cikgu tunjuk juga kat depan. Okey, cuba buat. Cikgu tunggu. Ada soalan tanya je tau. Okey tadi. Satu. Tak. Warna biru.
Okey, boleh buat tau. Puteri. Tenang Puteri. Okey, yang ni cikgu bagi masa 2 minit kot. 2 minit boleh ke? Cikgu nak cepat. Okey. 3 minit lah, 3 minit lah, 3 minit lah. 3 minit. Tepat pukul 1.45 cikgu terangkan. Okey, bagus. Bagus, Kak Sarah. Okey, bagus. Cuba buat tau cikgu. Minta maaf kalau salah. Tak apa kalau salah. Bagus. Pandai. Sebenarnya kan, kalau kamu dah faham kelas hari ni kan, habis dah kelas hari ni. Satu bab. Habis dah. Nanti cikgu tunjuk. Cikgu ingat kalau kita proceed kepada bab yang seterusnya, mungkin kita ada boleh kejar 4 bab masa kelas kita cuti sekolah ni. Barulah kamu boleh jawab banyak sikit masa exam nanti. Macam ni ke cikgu? Okey, bagus. Cikgu ingat cikgu kalau sempat cikgu nak pergi poligon boleh ke kalau sempat? Boleh ke semua? Cikgu nak pergi poligon. Boleh. Boleh? Boleh. Okey. Bab poligon adalah satu bab yang kamu pakai sampai form 5 juga. Oh, kat sekolah belajar. Okey. Sama je dia banyak cara dia banyak cara, jangan risau. Okey, 1 minit lagi. Okay, lepas ni kita boleh pergi kepada poligon kot. Dapat 4 bab, best sikit. Tapi cikgu tak ajar min lagi. Yelah, min nanti cikgu ajar, jangan risau. Ada sejam lagi. Cikgu sempat kan, insyaAllah. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Untuk yang dah siap, boleh comparekan jawapan dengan yang cikgu dah buat. Dan yang belum siap, yang tak tahu macam mana nak buat, boleh tengok macam mana cikgu buat. Okey, jadi dekat sini kita nak cari nilai median. Bila kita nak cari nilai median, bila dia ada kekerapan, kita yang pertama sekali kena cari jumlah data. Kita kena cari jumlah data.
Berapa jumlah data kat sini? Macam mana nak kira jumlah data? Kita tambahkan dengan dia punya kekerapan. Jumlah data dekat sini adalah N. 2 tambah 7 tambah 10 tambah 12 tambah akhir sekali 6. Jadi dekat sini kita kira lah 2 tambah 7. Sekejap kita kira lagi. 2 tambah 7 tambah 10 tambah 12 tambah 6. Kita dapat 37. 37 ni genap ke ganjil? Ganjil. 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 Baik. Jadi bila ganjil, kita pergi kepada kita punya formula. Ganjil adalah maksudnya median tu jatuh kepada kedudukan N tambah 1 bahagi 2. Okey, cikgu tunjuk. Okey, jadi dekat sini kita masukkan N kita. N kita sekarang 37. Jadi kita masukkan 37 tambah 1 bahagi 2. Jadi kita akan dapat 38 bahagi 2. 38 bahagi 2 kita akan dapat 19. Maksudnya median dia jatuh pada data ke-19. Jadi nak cari data ke-19 ni macam mana? Okey, tengok betul-betul. Data yang pertama, data 10. Data ke-10 maksudnya data ke-10 adalah pada kedudukan 1 hingga 2. Data yang ke-20 tadi kita berhenti pada tempat kedua. Jadi kita kena teruskan dengan tempat ketiga. Ketiga hingga berapa? Ambil 2 tambah 7. Tolak 1. Jadi dekat sini 2 tambah 7 tolak 1 kita dapat 8. Maksudnya data yang ke-20 jatuh pada data ketiga hingga data ke-8. Data ketiga hingga ke-8. Okey, kita pergi pula kepada data 30. Data 30 ni sampai mana? Okey, tadi kita berhenti tempat ke-8. Kita teruskan dengan tempat ke-9. Lepas tu nak buat apa? Ambil 9 ni tambah dengan 10, tolak 1. 9 tambah 10, tolak 1, kita dapat 18. Jadi, data ke-30 adalah 9 hingga 18. Kemudian data kedudukan ke-18 ni kita teruskan pula kepada kedudukan ke-19. 19 hingga berapa ni? Okey, ni data 40 19 sehingga 19 tambah dengan 12 tolak dengan 1. 19 tambah 12 tolak 1 kita dapat 30. Jadi dekat sini 19 sehingga 30. Kemudian data ke-50 jatuh pada kedudukan ke berapa? Kita mulakan dengan 31. Jadi dekat sini Jadi dekat sini 31 diteruskan. Okey, 31 diteruskan. Kita akan dapat 31 sehingga berapa? Kita ambil 31 tambah dengan 6 tolak dengan 1. Kita dapat 38. Baik, kejap. Cikgu ada salah kira ke? Kejap 3 tambah 7 tolak 1 dapat 9. Aduh lah. Cikgu salah kira kat sini. Sorry gang. Sini 9. Cikgu salah kira. Okey, cikgu kira balik Cikgu salah tekan calculator. Sorry. Okey. Cikgu salah kira. Sorry. 9. Teruskan pula dengan 10. 2 tambah 7 tolak 1 dapat 9. Macam manalah cikgu dapat 8. Okey. Jadi kita teruskan dengan 10. 10 hingga berapa? Ambil 10. Tambah dengan 10. Tolak dengan 1. Jadi dekat sini kita ada 19. 10 sehingga 19. Teruskan. Sini 19 kita berhenti 20. 20 hingga berapa? 20 tambah 12 tolak 1. 20 tambah 12 tolak 1 kita dapat 31. Jadi dekat sini kita teruskan 32. 32 tambah dengan 6 tolak 1. Jadi kita dapat 37. Jadi dekat sini kita nak cek kedudukan kita buat tu betul ke tak? Macam mana? Dekat sini kita ambil 37. Kita cek dapat 37 dekat situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, ni cara. Boleh. Dia banyak cara. Ada dekat sekolah belajar cara lain. Kalau dengan cikgu, yang ni. Kalau dekat sekolah, ada yang belajar 2 tambah 7 dapat 9 terus.
Lepas tu ambil 9 tambah 10 dapat 19 terus. Banyak cara. Tapi cikgu macam suka cara ni kan. Cikgu pakailah cara ni. Tapi senang je. Senang je. Bila kita dah faham dah yang kita tengah cari tu kedudukan data, tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun. Okey, jadi dekat sini kita ada 19. 19 ni bukan jawapan median kita. 19 ni adalah kedudukan dia. Jadi data ke-19 ni jatuh kat mana? Data ke-19 jatuh pada 30. Jadi median kita sama dengan 30. Okey, jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey. Boleh. Ini tolak 1. Cikgu pakai cara tolak 1. Okey. Okey, jadi cikgu akan teruskan kepada kalau dia dalam keadaan nombor genap. Kalau dia dalam keadaan nombor genap. Macam mana nak cari kalau dia dalam keadaan nombor genap? Afiq, ada soalan nak tanya? Kenapa tu kena tolak dengan 1 cikgu? Kenapa kena tolak dengan 1? Okey, cikgu buat cara kita tolakkan dengan 1 sebab cikgu kira 3 hingga berapa? 3 hingga berapa? 10 hingga berapa? Cikgu kira daripada situ. Kalau siapa-siapa tak nak tolak 1, tengok kat depan. Cikgu akan tunjukkan jawapan kalau siapa-siapa tak nak tolak dengan 1. Okey, kejap Cikgu ada 2 cara. Ada 2 cara. Jadi dekat sini, kenapa cikgu tolak 1? Yang pertama sekali, kenapa cikgu tolak 1? Sebab cikgu nak kamu faham kedudukan. Dia punya kedudukan. 1 hingga 2, 3 hingga 9, 10 hingga 19, 20 hingga 31, 32 hingga 37. Cikgu nak faham kamu punya kedudukan. Contohlah, tadi cikgu tunjuk dah. Ni Okey, Afiq kan tanyakan tadi? Ya, cikgu. Okey. Kalau kita tak tolak dengan 1, cara cikgu ni cara yang pertama. Kita panggil cara yang pertama. Cara yang pertama kalau kita tak tolak dengan 1, contoh, cikgu nak fahamkan kamu punya kedudukan. Yang data tu sebenarnya adalah kedudukan. Sebagai contoh, cikgu bawa ni dekat-dekat. Cikgu bawa ni dekat-dekat. Masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu bawa ni dekat-dekat. Okey, cikgu ke bawahkan dia sikit. Okey, jadi data ke-10. Tengok data ke-10 ni. Dia jatuh pada kedudukan pertama. Maksudnya sini kedudukan pertama. Data ke-20 jatuh pada kedudukan 2 hingga 7. Data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data ke-6, data ke-7. Nampak tu cikgu berhenti dekat 20. Untuk ke-30 ni, dia berhenti pada kedudukan 8 hingga 10. Data ke-8, data ke-9, data ke-10. Nampak ni? Dan akhir sekali 40. 40 jatuh pada data ke-11. Kenapa kena tolak dengan 1? Sebab cikgu pakai cara 1 hingga berapa? Contoh, 2 hingga berapa? Cikgu nak tahu. Cikgu nak kamu faham, cikgu gerak daripada 2. Cikgu gerak daripada 2. Jadi bila cikgu gerak daripada 2, 2 tambah dengan 6, tolak 1, cikgu akan dapat 7. Cikgu gerak daripada 2. Okey. Kalau kamu tak nak, okey, cikgu ajar. Ini cara pertama. 2 tambah 6, tolak 1, dapat 7. Okey, kemudian 8, tolak 8, tambah 3, tolak 1. Kita dapat 10. Lepas tu akhir sekali, kita dapat 11. Kalau kamu pakai cara ni, kamu tak tolak dengan 1. Contoh, Afiq kan? Okey, ni kedudukan pertama. Pertama hingga berapa? Dekat sini kalau cikgu buat 1 hingga, cikgu ambil 1. Cikgu pakai 1 ni, tambah dengan 6. 1 bila tambah dengan 6. Kejap cikgu buat balik. Okey, kalau cikgu tak buat tolak. Jadi data kedua hingga data ke-2 tambah 6. Cikgu akan dapat 8. Lepas tu cikgu akan proceed kepada data ke-9. 9 tambah 3. Cikgu akan dapat 9 tambah 3. 9 tambah 3, 10, 11, 12. Okey, kita dapat 12. 9 tambah 3. Kejap. Okey, betul kan? 12. Okey, akhir sekali dekat sini kita dapat data ke-13. Data dia dekat sini ada 11 je. Kalau cikgu tak tolak dengan 1, kita dapat dia 13. Okey, jelas ke Afiq? Jelas cikgu. Okey. Soalan yang sama cikgu pakai kalau kamu tak nak tolak dengan 1. Kalau siapa-siapa tak nak tolak dengan 1, tengok dekat depan cikgu ajar dua-dua kaedah. Kenapa cikgu ajar tolak 1 tadi? Cikgu nak faham ini cara nak buat kedudukan data. Kalau dia dalam keadaan
Kalau dia dalam keadaan tak nak tolak 1, tengok kat depan. 1. 1 hingga berapa? Kamu ambil 6 ni, kamu tambah dengan 1 ni, kamu dapat 7. 7 hingga 8. 8 hingga berapa? Ambil 7 ni, ambil 7 ni tambah dengan 3, kamu dapat 10. 11, 10, kita dapat 11. Ini cara kalau kita tak nak tolak dengan 1. Ikutlah kamu nak pakai cara mana. Cikgu ajar dua-dua. Jelas ke semua dua-dua data cikgu ajar? Jelas. Ya, Darusi ada soalan nak tanya? Sekejap cikgu. Yang 3A tadi. Kan kan cikgu dapat 10 dengan 2 kan? Yang mana? Yang markah kekerapan. A tadi. Mod ke? Cari median. Cari median. Soalan yang baru tu ke? Yang baru tadi. Mana? Kejap hilang dah. Kejap ini ya. Cikgu, tu kan 7 tambah 2, 9 tolak 1 jadi 8. Mungkin cikgu boleh dapat 9. Tak. Itu kalau macam ni. 7. Dia bukan 7 tambah 2 tolak dengan 1. Silap. Ni bukan 2. Ni kan cikgu tersilap kira tadi. Cikgu ambil 3 tambah dengan 7 tolak dengan 1 dapat 9. Ikut. Cikgu ajar dua-dua tau. Okey, bagus. Bagus. Penglibatan yang terbaik. Okey, sekarang ni semua jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Ikutlah kamu nak pakai cara yang mana. Cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan kepada yang ni. Cikgu akan tunjukkan dua-dua cara. Dua-dua cara untuk soalan ni cikgu akan tunjukkan. Okey, tengok Ni kaedah pertama. Kaedah 1. Kaedah 2. Ada 2 kaedah cikgu ajar. Okey. Kaedah pertama ni cikgu nak fahamkan tentang kedudukan. Kedudukan. Cikgu nak kamu faham. Bila cikgu nak kamu faham, maksudnya cikgu nak kamu ikut satu. Okey. Jadi, ni kita dah buat ke? Ni kita dah buat. Kita nak buat yang tak buat lagi. Mana? 10, 20. Okey. Ni belum buat. Okey. Jadi, data ke 10 sehingga data ke berapa? Jadi, kita tengok kekerapan dia. Ada 1. Okey. Sekarang kita dah berhenti dekat kedudukan pertama. Maksudnya tempat pertama. Kemudian, cikgu akan teruskan. Kita kan dah berhenti dekat tempat pertama. Kita proceed kepada tempat kedua. Jadi kalau kamu nak tengok 2 tanpa tengok belakang. Maksudnya kamu nak proceed kepada 2 ni je. 2 tambah dengan 6. Kalau kamu ambil 2 tambah dengan 6 tolak 1. Bila kita buat 2 tambah dengan 6 tolak 1. Kita dapat 7. Maksudnya data untuk nombor 20 adalah tempat kedua sehingga tempat ke-7. Okey. Kemudian data ke-30. Okey. Tadi kita berhenti dekat 7. Sekarang kita proceed kepada 8. Cikgu tak nak pandang yang 6 tadi. Cikgu tak nak pandang yang 6 tadi. Bila kamu tak nak pandang, 8 tambah dengan 3. 8 tambah dengan 3 tolak dengan 1. 8 tambah 3 tolak 1 kita dapat 10. Dan akhir sekali kita proceed kepada data yang seterusnya. Dekat sini kita ada data ke-11. Ni banyak kali ni. Okey. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham ke ni? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi cara kedua, cikgu pakai kaedah kedua. Kaedah pertama ni cikgu ajar kamu tanpa pandang ke belakang. Okey, tengok kaedah kedua cikgu buat warna-warni. Okey, kaedah kedua 1. Lepas 1 kamu buat 2. 2 hingga berapa? Kamu ambil ni. 6 tambah 1. Ambil yang tu je. Ikutlah kamu nak pakai mana. 6 tambah 1 yang warna hijau ni. 6 tambah 1 dapat 7. Okey, habis. 7 kita berhenti dekat tempat ke-7. Kita teruskan kepada tempat ke-8. 8 hingga berapa? Ambil.
3 tadi 7. 3 tambah 7 kita dapat 10. Dan 10 hingga berapa? 10 hingga 1 tambah 10 kita dapat 11. Ini sama sahaja. Kaedah pertama dengan kaedah kedua. Ini sahaja. Ikutlah mana kamu selesa. Cikgu ajar dua-dua kaedah. Takutnya ada dekat setengah sekolah guru dia ajar macam ni. Setengah lagi sekolah guru dia ajar macam ni. Cikgu ajar dua-dua. Jelas ke cara dapatkan tempat kedudukan data? Jelas. Okey, bagus. Bagus. Okey, jadi cikgu akan proceed kepada kita punya soalan yang seterusnya. Okey, iaitu soalan B. Okey, soalan B adalah mencari nilai median. Mencari nilai median. Okey, cikgu rasa kamu banyak yang tak tolak dengan satu kot. Takut kamu pening. Okey, jadi nak cari nilai median. Okey, jadi nak cari nilai median sekarang cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan kalau dia dalam keadaan genap. Tadi cikgu tunjuk ganjil. Sekarang cikgu nak tunjuk kalau dia dalam keadaan genap. Step pertama. Kita ambil step pertama. Step pertama adalah kira N dia. Kira jumlah data. Berapa jumlah data dia ni? Senang je. Jumlah data dia dekat sini, kekerapan dia kita tambahkan semua. 5 tambah 9 tambah 6 tambah 7 tambah 3. Okey. Jadi dekat sini kita kira 5 tambah 9 tambah 6 tambah 7 tambah 3. Kita dapat 30. Jadi 30 ni genap ke ganjil? Genap. Genap. Pandai. Jadi 30 ni adalah genap. Jadi bila kita nak dapatkan nilai median, bila kita nak dapatkan nilai median dan dia dalam keadaan genap, maksudnya kita kena cari purata. Purata data ke ni maksudnya kedudukan. Kedudukan. Jadi kedudukan berapa kita kena cari? Okey, tengok. Yang pertama, cikgu buat warna biru. Okey. N per 2. N per 2, N kita 30. 30 per 2, kita dapat 15. Maksudnya, nombor pertama adalah kedudukan ke-15. Okey, ini nombor pertama. Kalau kamu tak nampak juga, cikgu tulis belah bawah. Kedudukan 15. Okey, itu yang pertama. Yang ni cikgu buat warna biru. Kemudian cikgu buat pula yang warna hijau. N per 2 tambah 1. Dekat sini kita masukkan. N kita 30. 30 per 2 tambah 1. Kita akan dapat 16. Jadi dekat sini kita punya data adalah pada kedudukan 16. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, kok-koklah kalau kamu nak yang kaedah nombor 2, tak ada masalah cikgu ajar. Senang je. Okey, 6 jatuh pada data ke berapa? 6 adalah data 1 hingga 5. Okey. Kemudian kita nak pergi kepada data ke-7. 7 jatuh ke berapa? Jadi dekat 7, tadi kita berhenti dekat 5. Kita jadikan dia data ke-6. 6 hingga berapa? Ambil nombor belakang. 5 tambah dengan 9. 5 tambah 9. 5 tambah 9, kita dapat 14. Kemudian kita teruskan pula. Tadi kita berhenti dekat tempat ke-14. Kita teruskan dengan tempat ke-15. Okey, ambil 14 tambah dengan 6. Jadi 14 tambah dengan 6, kita dapat 20. Kemudian kita pergi pula kepada 20. 20 berhenti sampai berapa? 21 sehingga berapa? Ambil 20 tambah dengan 7. Kita dapat 27. Jadi dekat sini kita pergi kepada, tadi kita berhenti dekat tempat ke-27. Kita teruskan kepada tempat ke-28. 28 hingga berapa? 27 pergi kepada 3. 27 tambah 3, kita dapat 30. Nak ceklah data kita betul ke tak, tempat kepada data kita betul ke tak. Tadi jumlah data kita 30. Kita mesti pastikan nombor akhir adalah 30. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik.
Okey. Jadi sekarang data ke-15. Kita nak cari data ke-15. 15 hingga 20. Oh, data ke-15 adalah 8. Jadi dekat sini cikgu dapat 8. Kemudian data ke-16. Data ke-16 antara 15 hingga 20 juga. Jadi dekat sini cikgu dapat 8 juga. Jadi bila kita punya soalan dalam keadaan genap, kamu tak boleh ambil 8 terus. Kamu kena buat je. Bagi nampak je. 8 tambah 8 bahagi 2, kita dapat 8. Kamu kena buat juga benda ni. Sebab apa? Sebab data dia dalam keadaan genap. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Bagus. Jelas. Okey. Jadi tak payah pening-pening. Saya pening-pening sebab yang cikgu ajar ni ada 2 kaedah. Cikgu ajar dua-dua dah dekat kamu. Cikgu ajar dua-dua dekat kamu. Kaedah pertama, kenapa kena tolak 1? Sebab ada student dia pandang nombor 2. Ada student dia pandang nombor 1. Jadi kalau siapa yang pandang nombor 2, kita kena tolak 1. Kalau dia pandang nombor 1, just terus tambahkan sahaja. Cikgu harap jelaslah untuk median ni. Habis median. Ada soalan tak nak tanya untuk median? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey. Tak ada pening-pening dah ke? Nak tanya sikit. Tak ada pening-pening dah ke? InsyaAllah tak ada. InsyaAllah tak ada. Habis median. Jadi, kamu boleh tengoklah macam mana cikgu ajar. Cikgu ajar dua-dua kaedah ni sebab ada pernah timbul kes. Cikgu bila tolak 1. Sebab ada guru dia ajar tolak 1. Jadi cikgu kena ajarlah kenapa kena tolak 1. Ada kes tak perlu tolak 1. Jadi cikgu terangkan. Tak perlu tolak 1, pakai ni. Kalau tolak 1, pakai kaedah 1. Cikgu harap jelas. Okey. Screenshot ke, salin ke, cikgu bagi masa 1 minit. 2:10. Darwisi, jelas ke Darwisi? Jelas. Okey, habis. Boleh cikgu proceed kepada Min? Boleh. Okey, yang lain dah buat apa tu? Boleh ke yang lain? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Habis median. Senang je, senang je. Okey, jadi dekat sini cikgu dah habis ajar kamu punya median. Median beserta kekerapan. Habis dah. Okey, jadi kita proceed kepada soalan yang seterusnya, iaitu cikgu nak ajar kamu mencari nilai min. Nilai min. Nilai min pun sama macam median. Ada data, ada kekerapan. Ada data tanpa kekerapan. Jadi min dekat sini adalah purata. Macam mana nak kira purata ni? Okey, nak kira purata kalau dia dalam keadaan tanpa kekerapan, tak apa pula. Tanpa kekerapan, maksudnya dia bagi data je. Bila dia kata tanpa kekerapan, cikgu scroll sekejap. Cikgu cari dia punya nota. Nota dia adalah formula dia. Min apabila tanpa kekerapan adalah sama dengan jumlah nilai data bahagi bilangan data. Ni nota dia. Okey, kalau tanpa kekerapan, kamu pakai formula warna biru. Sebagai contoh, kita buka balik kita punya worksheet. Kita buka balik kita punya worksheet. Kita mencari nilai min. Okey, soalan A. Cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan jadikan soalan A sebagai soalan contoh. Okey. Min sama dengan jumlah data. Jumlah data bahagi dengan bilangan data. Jumlah data. Apa jumlah data? Tambahkan semua dekat atas ni. 18 tambah 13 tambah 30 tambah 27 tambah 30 dan akhir sekali tambah 12. Bahagi bilangan data ada berapa? 1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima dan data keenam. Bahagilah dengan 6. Dan kita kira satu-satu. 18 tambah 13 tambah 30
tambah 27 tambah 30 tambah 12. Jadi kita akan dapat 130 per 6. 130 bahagi dengan 6, kita akan dapat 21.67. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Okey. Jadi berdasarkan soalan A, cuba buat soalan B dan C. Soalan B dan C. Cuba cari nilai min untuk B dan cari min untuk nilai C. Soalan C. Cikgu, Ya. kalau jawapan dia tu dalam pecahan boleh ke? Kalau jawapan dia dalam pecahan, boleh. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab nilai dia sama. Tapi selalunya bila soalan-soalan macam ni, kita prefer pakai perpuluhan. Dan titik perpuluhan kamu, bila kamu nak pakai perpuluhan, dia prefer perpuluhan tau ikhwan. Kalau perpuluhan, pastikan ambil 2 decimal place. 1, 2. Menjawab ke ikhwan? Okey. Okey. Okey, cikgu minta izin Cikgu, kita. kalau Ya. kalau kita tak ada perpuluhan tu kan, Ha? so maknanya markah full tu kita tak dapat lah. Ke dapat juga? Tak, selalu soalan mode median min kita ambil data markah dalam keadaan nilai perpuluhan. Kita ambil dalam keadaan perpuluhan. Kita ambil dalam nilai perpuluhan. Sekejap, cikgu tunjuk contoh. Tengok ni. Contoh 7. Contoh 7. Dia nak cari min. Nampak? Dia bagi dalam 400.15. 400.15. Selalunya, bila kita nak cari mod, median dengan min, kita akan bagi jawapan dalam keadaan perpuluhan. Dan perpuluhan tu mesti ada 2 titik perpuluhan. Sekejap kita cari lagi. Ada tak? Tengok ni. Okey, tengok kat depan. Dia cari nilai min. Kat sini jawapan akhir dia 3.43. Jaranglah cikgu tak pernah jumpa lagi lah jawapan dalam pecahan. Tapi kok kalau kamu nak buat, boleh. Tapi cikgu prefer pakai perpuluhan dan pastikan ada 2 nombor belakang. 2 nombor selepas titik perpuluhan. Menjawab ke? Mana yang tanya tadi? Menjawab ke? Alah, hilang dah. Okey, cikgu harap menjawab. Okey, jadi cuba selesaikan soalan B dan C. Cuba selesaikan soalan B dan C. Dah siap hantar kat cikgu. Cikgu minta izin kita tanda sekejap. Ada soalan terus tanya je. Masa kelas kita pun dah tak lama dah. Jangan risaulah, insya-Allah kalau selagi cikgu boleh jawab soalan tu, cikgu jawab. Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit. Okey, bagus. Siapa ada soalan nak tanya je tau. Cikgu jawab insya-Allah. Cikgu jawab. Jangan risau. Jangan malu nak tanya. Kita jumpa ni sekejap je. Lepas tu kamu balik asrama dah. Tak ada dah orang kenal kan. Tak ada dah dalam ni ada 100 lebih ni. Tak ada dia nak ingat. Oh, ni nama ni. Melainkan cikgu, kamu pernah WhatsApp cikgu, kamu pernah Telegram cikgu, cikgu tak delete tau. Setiap chat cikgu tak delete. Jadi cikgu boleh tengok. Oh, ni pernah belajar dengan aku ni.
Okey, bagus. 1 minit lagi. Okey, bagus. Ramai yang betul. Senang ke susah? Cikgu nak tanya, senang ke susah ni? Senang. 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 Ramai. Okey, bagus. Jadi dekat sini cikgu mula jawab. Formula dia formula yang sama je. Orang kata jangan kabut. Okey, jap. Cikgu macam dengar suara cikgu. Cikgu mute kejap. Okey, jadi kita pergi kepada soalan B. Jumlah data 162 tambah 171 tambah 178 tambah 165 tambah 175. Bilangan data tu ada berapa data kat sini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat sini kita ada 5 data. Jadi dekat sini kita akan dapat 162 tambah 171 tambah 178 tambah 165 tambah 175. Jadi sekarang kita dapat 851 bahagi 5. Tekan kalkulator. 851 bahagi 5 kita akan dapat 170.2. Tadi kena ada 2 titik perpuluhan tambah kosong dekat belakang. Ni jawapan dia. Okey, habis dekat sini C. Kita pergi kepada C, jumlah data. Okey, kalau dia ada cm, pastikan kamu bubuh cm tau, bubuh unit. Okey, C 53 tambah 61 tambah 48 tambah 64 tambah 57 tambah 65 tambah. Jadi dekat sini kita kira data dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita dapat 6. Jadi dekat sini kita kira 53 tambah 61 tambah 48 tambah 64 tambah 57 tambah 65. Kita akan dapat 348 bahagi dengan 6. 348 bila dibahagikan dengan 6 kita dapat 58. Dia ada unit kilogram, jadi kita letak kilogram. 58 kilogram. Jelas ke semua cara mencari min? Jelas. Okey, bagus. Senang je kan? Okey, habis min, masing-masing boleh tengok kat depan. Tadi cikgu ajar kamu punya min tanpa kekerapan. Jadi dekat sini cikgu nak tunjuk pula kalau ada kekerapan macam mana. Kalau beserta kekerapan, senang je. Senang je. Nanti dah form 5 jawab lagi soalan ni. Sebab apa? Sebab kamu akan jumpa balik soalan yang sama. Cari min, cari median, cari mode. Okey, jadi beserta kekerapan hasil tambah data darab kekerapan per dengan jumlah kekerapan. Macam mana ni? Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan kalau dia ada data yang ada kekerapan. Kita balik kepada kita punya soalan tadi. Okey. Jadi ini adalah soalan yang A. Cikgu jawab soalan A. Okey, masing-masing boleh pergi kepada soalan A. Okey, cikgu akan jawab. Senang je. Formula dia memang kamu kena ingat. Formula dia kamu kena ingat. Tapi ada juga bagi dalam periksa. Okey, mencari nilai min. Bila dia minta cari nilai min. Dan sekarang ni dia ada kolom bahagian kekerapan. Kalau macam tadi kamu boleh buat terus tambah bahagi. Tapi sekarang kalau dia ada kolom kekerapan, kamu kena includekan sekali dia punya kekerapan. Jadi min adalah sama dengan kita kotakkan data darab kekerapan. Data dia 10, kekerapan dia 5. 10 darab 5.
Hasil tambah. Tambahlah setiap kurungan. 20 darab 10. 20 darab 10. Tambah. Terus pergi kepada 30 dengan 7. 30 darab 7 dalam kurungan. Tambah 40 darab 8. 40 darab 8 tambah akhir sekali 50 darab 10. Jadi dekat sini kita kira dapat berapa? Kita kira pula bawah dia. Jumlah kekerapan. Tadi kita kira jumlah data. Sekarang kita kira jumlah dapat kekerapan. Macam mana nak dapat jumlah kekerapan? Kita padam balik ni, kita tengok kepada kekerapan dia. Kekerapan dia dekat sini 5. Oh, 5 tambah 10 tambah 7 tambah 8 dan akhir sekali tambah 10. Habis dekat situ. Sekarang kita selesaikan yang atas. Dalam kurungan 10 darab 5 tambah dalam kurungan 20 darab 10 tambah dalam kurungan 30 darab 7 tambah 40 darab 8 dalam kurungan dan tambah akhir sekali 50 darab 10. Jadi kat sini kita dapat 1280. Per dengan 5 tambah 10 tambah 7 tambah 8 tambah 10. Kita akan dapat 40. Jadi 1280 bahagi 40 kita dapat 32. Ini adalah min kita. Jelas ke contoh yang cikgu tunjuk? Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Okey. Baik. Okey, kita cuba jawab satu soalan. Kita cuba jawab satu soalan. Okey. Jadi cuba selesaikan soalan. Ni soalan A tau. Ini soalan A, ini soalan B. Okey, cuba selesaikan soalan B. Siapa ada soalan tanya je cikgu, insya-Allah cikgu jawab. Bicara minda hati. Alamak, ada lagu lah. Cikgu tak boleh pilih nak mute tau. Ramai sangat. Cikgu tak tahu nak scroll yang mana. Okey, cikgu nak tanya Imat. Imat jelas ke Imat untuk B? Okey, baik. Okey, cuba buat tau. Cikgu bagi masa 3 minit. Okey. Oh, Putri. Senang dia. Okey, bagus. Cikgu rasa bab ni insya-Allah lah semua orang boleh skor lah. Jangan risau. Tapi nanti cikgu akan tunjukkan yang terakhir. Kalau dia ubah data tu nak buat macam mana. Okey. Jadi, habis sudah masa. Cikgu akan selesaikan soalan B. Yang tengah buat, boleh je terus hantar dekat cikgu. Ikutlah dekat WhatsApp ke, dekat Telegram ke. Yang dah buat, boleh check dengan jalan kerja yang cikgu nak tunjuk ni. Okey je semua. Jadi, masa kita tak lama pun. Masa kita lagi 4 minit. Kita akan pergi kepada soalan B. Okey, jadi bila kita pergi kepada soalan B, kita tengok di hadapan. Okey. Mencari nilai min kalau dia ada kekerapan. Buat kotak, data darab kekerapan. 3 darab 6. Tambah, buat kotak, data darab kekerapan. 4 darab 7. Tambah, 5 darab 8. Ingat tau, kalau ada kekerapan kamu kena masukkan. 6 darab 3. Tambah, 6 darab 3. Akhir sekali, 7 darab 1. Okey, habis dekat sini kita buatlah kita punya
bilangan data. Nak dapat bilangan data tu macam mana? Bilangan data kan jumlah kekerapan. Tadi cikgu ada ajar. Jadi ini 6. 6 tambah. Ini 7. 7 tambah. Ini 8 tambah 3. Dan akhir sekali tambah 1. Habis soalan ni. Jadi kita akan proceed kepada pengiraan belah atas. 3 darab 6 tambah 4 darab 7 tambah 5 darab 8 tambah 6 darab 3 tambah 7 darab 1. Okey, dekat belah atas kita dapat 111. Belah bawah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 3 tambah 1. Kita dapat 25. Jadi 111 bagi 25 kita dapat 4.44. Kalau dia ada RM, masukkan RM 4.44. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Bagus. Jadi kesimpulan untuk hari ni. Dalam sukatan, kita dah belajar pasal mod. Cikgu dah ajar ke mod? Nak dengar suara sikit. Dah. Mod ni. Mod tu apa? Mod tu apa? Kekerapan. Ya, kekerapan paling tinggi. Kemudian median. Median terbahagi kepada 2. Ada tiada kekerapan, tiada kekerapan dan ada kekerapan. Jelas ke semua untuk median yang ada kekerapan dan tak ada kekerapan? Okey. Akhir sekali cikgu ajar min. Min pun sama. Ada yang ada kekerapan, ada yang tak ada kekerapan. Semua jelas ke? Jelas. Okey, cikgu ambil masa 1 minit yang terakhir. Kita pergi kepada soalan-soalan di bawah. Okey, kita pergi kepada soalan B. Rasa-rasa kalau cikgu suruh cari mod, median dengan min pada soalan ni, cara dia sama je semua macam kelas cikgu ajar tadi. Daripada awal sampai habis. Rasa-rasa kamu boleh dapat tak B ni? Sama je. Step dia nak cari mod sama je. Median, step dia nak cari median sama je. Min, step nak cari min sama je. Kalau untuk soalan B ada kekerapan tak ni? Soalan B dekat sini ada nilai kekerapan tak? Ada. Ya. Ada. Okey. Dekat sini dia ada tak bahagian kolom tunjuk kekerapan? Ada. Tak ada. Jadi kalau tak ada, kita proceed dengan cara mencari median tanpa kekerapan dan min tanpa kekerapan. Okey, kita pergi kepada soalan C. Ada ke kolom kekerapan dekat sini? Ada. Ada. Bila ada, kita proceed cara median cari median beserta kekerapan dan min beserta kekerapan. Mod ambil kekerapan paling tinggi. Semua cikgu dah tunjuk. Okey, kalau kita pergi kepada soalan ni. Cari nilai mod, median dan min bagi data tersebut. Ni semua cikgu dah ajar nombor 7. Okey, masing-masing cikgu tunjuk data ditambah ke 4. Ditambah 4. Apa maksud ditambah 4? Data 1, 2, 4, 6, 7, 8. Okey, ni data kita. Kalau cikgu bagi data macam ni, kamu boleh ke cari mod, median, min? Boleh tak cari? Boleh. Kalau soalan tu minta tambah 2. Kalau soalan tu minta tambah 2. 1 tambah 2 dapat 3. 2 tambah 2 dapat 4. 4 tambah 2 dapat 6. 6 tambah 2 dapat 8. 7 tambah 2 dapat 9. 8 tambah 2 kita dapat 10. Okey, data dia berubah sekarang. Rasa-rasa kalau cikgu suruh cari benda sama, mod, median, min, kamu boleh cari tak? Boleh. Ya. Itu sahaja pada bab ni. Itu sahaja pada bab ni. Jadi sekarang dah pukul 2.31. Cikgu harap jelas lah apa yang cikgu tunjuk. Cikgu harap jelas lah. Okey, cikgu nak dengar suara sikit. Boleh faham ke semua? Okey, bagus. Okey.
Jadi nanti jangan lupa komen, bagi feedback pembelajaran kita hari ni dekat Facebook mention sikit Cikgu Aman. Alhamdulillah. Okey semua, selamat tengah hari, selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Salam cikgu. cikgu. Bye. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Okey.